Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi tafaddala alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalam ala man anzara bin nar masyara bil jinan sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ihsan mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin hikmatika anshurna alaina rahmataka zakirna ma nusina ya zal jalali wal ikram. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Fayassir lana umurana wakhtim lana bis sa'adah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala. Tengok kita sambung kita muka surat 91. Satu panggan kedua tu kita tengok 1, 2, 3, 4 baris daripada atas. Panggan yang kedua tu 4 baris dari atas. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan bahawasanya sebab bagi kasih itu dua perkara. Jadi makna kasih kita tahu dah dulu ni, kasih pada Allah, mencintai Allah lah. Ini adalah satu kewajipan, wajib kita cinta pada Allah. Jadi dia habaq kat kita dulu ni makna kasih Allah Ta'ala ni, makna semata-mata makna kasih tu kita cenderung hati kepada benda yang kita suka. Jadi kalau kita betul-betul suka pada Allah Ta'ala, maka hati kita ni kena jatuh pada Tuhan. Baru nama kasih pada Allah Ta'ala. Jadi kalaulah kita kata kita kasih, kita suka benda apa-apa, hati kita selalu jatuh dekat benda tu. Tu kasih. Kita sukalah satu barang, benda tu kita lama dah cari tak jumpa. Dapat tu kita simpan elok, jaga elok. Tu. Pasal apa? Pasal suka, kasih tu lama dah. Macam tu dengan Allah Ta'ala juga. Tapi Allah Ta'ala ni kasih dia tidak bermusim. Kasih Allah Ta'ala ni dia sentiasa. Tu kita bincang dah dulu kan. Cuma dia nak abang kita di sini. Dan bahawasanya sebab bagi kasih punca untuk timbul rasa kasih dalam hati kita ni, dia ada dua perkara. Dua perkara ni yang menyebabkan timbul cinta kita pada Allah Ta'ala. Pertamanya, dia ada alamat-alamat dia. Kita tak boleh cakap aku cinta Allah, aku kasih Allah. Mahabbah Rasul, kasih Rasul. Itu cakap saja tak jadi lagi. Dia kena tengok alamat tu ada tak di diri kita. Macam kita lah, kadang-kadang kita cakap benda tu buat tak pun. Yang pertamanya dia kata berbuat baik. Ni umum lah. Berbuat kebaikan. Apa dia? Banyak lah kebaikan. Tu. Jadi Nabi kita, iza ahabballah abdan syaghalahu bihi. Jadi kalaulah Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala cinta pada seseorang hamba tu,
maka Allah Ta'ala akan sibuk dia dengan zikir-zikir, dan Allah Ta'ala jadikan hati dia ni selalu ingat pada Allah. Ni tengok, ni pengukur orang yang dah jatuh hati dengan Allah Ta'ala. Jadi kita kalau jatuh hati dengan seorang tu, kita suka dengan seorang tu, kita akan buat apa saja yang orang tu suka. Tu. Kita akan bawa pergi ke mana pun yang orang tu suka. Kadang-kadang kalau dia tak minta pun kita bagi. Nak menunjuk betapa cintanya kita pada dia, tunjuk pada sayang sungguh pada dia. Tu. Jadi dengan Allah Ta'ala ni, tengok, kita ikut terus mana perintah Allah Ta'ala ni. Berapa peratus apa yang Allah Ta'ala suruh buat, kita buat. Tu Nabi kata, siapa-siapa yang Allah Ta'ala kasih, orang yang Tuhan kasih, kalau hampa nak tengok, hampa tengok dia ni rajin sibuk dengan zikir-zikir, sibuk dengan Quran, sibuk dengan sembahyang, sibuk dengan mengaji, sibuk dengan berbagai-bagai amal ibadah, dan hati dia tu selalu ni hati dia ni, dia seorang tahu, kita saja tahu hati kita ni berapa kali kita ingat Allah Ta'ala dalam sehari ni. Tu sebenarnya kita boleh ukur dari kita sendiri benda ni. Tu kadang-kadang kita cuba nak tipu diri kita. Kadang-kadang kita cuba nak tipu orang, kata kita ni baik, padahal kita ni tak baik terlalu mana pun kan. Hati banyak lupa Allah Ta'ala, ibadah zahir pun buat sikit saja. Tu. Kadang-kadang kita habaq kata kita buat banyak. Ni yang Allah Ta'ala marah, sifat-sifat yang dicela oleh hati ni. Tengok tu. Jadi kita sendiri boleh ukur berapa tinggi, berapa peratus kasih kita pada Allah Ta'ala. Kita tahu sendiri. Tu, sehari zikir banyak mana kan? Sehari boleh Quran berapa lai, sembahyang sunat sehari berapa rakaat. Orang kan tahu, kita aja tahu. Kalau kita mengaku kita kasih pun, sebenarnya kita tipu orang je kan? Nak tipu Allah tetap tak boleh dah. Allah Ta'ala tahu berapa peratus makrifah kita pada Tuhan tahu. No? Jadi pengukur Nabi kata, tengok tang diri dia tu sibuk dengan amal-amal akhirat, sibuk dengan perkara-perkara yang mengingati Allah. Zikrullah ni ingat Allah, zikrullah. Mana zikir-zikir ni buat benda-benda yang mendapat ingat pada Allah Ta'ala. Ni termasuk mengaji ni lah ni. Ni mengaji ni pun masuk majlis zikrullah, majlis mengingati Allah. Ni dia cerita terus ingat Tuhan lah ni. Tengok tu tak. Pertamanya tu dia habaq, syarat kita nak timbul kasih, dia mesti buat berbagai-bagai kebaikan. Tu yang saya nak bakar duk cari lagi apa yang aku tak buat, apa aku tak buat. Bertanya Aisyah, apa aku tak buat lagi, apa aku tak buat lagi. Lepas Nabi wafat ni ada lagi tak yang Nabi buat aku tak buat? Ada lagi, cek. Rupanya habis semua dia buat dah. Bakar ni tinggal satu ya, tapi bagi makan perempuan Yahudi duk buta tu. Tu ya. Tu yang ceritakan DP tu bagi makan juga. Sambil bagi makan, Yahudi buta tu duk maki Nabi. Tu. Dia buat habis dah. Aisyah kata satu lagi ya. Nabi selalu duk bagi makan perempuan buta Yahudi. Dia pun tu lah. Bukan kata tunggu minggu depan tak. Bukan kata tunggu bulan depan. Tu no. Tak apa, bulan depan pun pergi tak. Dia pilih juga. Tu. Ini orang-orang yang dicintai. Ini Abu Bakar ni termasuk orang yang dicintai Allah. Ini termasuk orang yang dibalas cinta. Tak? Kita ni buat mengaku kata cinta Allah Ta'ala. Bila cinta kita tak tulus, tak sungguh betul, macam mana Tuhan nak balas? Tuhan tak akan balas. Ni tengok Abu Bakar ni, orang yang dibalas cinta Allah. Tak?
Cuma kita duk puasa ya, selalu kita duk puasa kata kita ni dekat dengan Allah Taala, kita ni kasih Tuhan, kita ni cinta Tuhan. Tak. Tapi kita tak buat sungguh apa yang Tuhan suruh. Semayang pun tak, macam mana nak cinta Tuhan? Apatah semayang 5 waktu tinggal hak tu hak tapak perdu asas lagi tak dapat cinta Tuhan. Tak dapat. Ni ihsan berbuat baik ni bukan buat baik pada manusia saja. Buat baik semua makhluk. Tu. Sifat ihsan, sifat berbuat kebaikan. Tu. Semut ke, kucing ke. Tengok ada sekena ada ihsan dalam hati dia. Yang kedua, keelokkan. Maka kasih kita keelokkan asal kita hebat di bawah tu dihurai. Maka kasih kita akan maknanya bila ada keelokkan dalam diri kita tu timbul kasih. Perelokkan diri kita. Sekali dihurai balik. Maka kasih kita akan Allah Ta'ala. Pasal apa yang kita kena kasih Allah Ta'ala ni? Kerana tiada berbuat kebajikan bagi kita. Tengok. Pada hakikat melainkan Allah. Jadi sebenarnya tak ada siapa pun yang nak buat baik dengan kita. Tu orang-orang macam ni para sahabatnya hampir dengan Nabi ni. Lepas hati lepas bergantung direct sotih-potih terus ke Allah Taala. Sebab pada hakikatnya tak ada siapa pun yang pernah tolong kita. Tu dia habaq pada hakikat, tapi pada zahirnya ada kawan kita bantu kita, keluarga bantu kita, tu. Sebab tu bila orang bagi pada kita, orang tolong kita, bagi kita terus direct jazakallahu khairan katsiran. Tengok bila dia bagi kita terima, moga-moga membalas oleh Allah. Maknanya kita jawab direct kepada Tuhan hak bagi. Tuhan nak bagi. Siapa yang bagi? Sebenarnya Allah yang bagi. Kalau Allah tak gerak hati dia tak boleh main. Tak boleh main. Allah pusing channel dia dia main kat kita. Kita pun kadang-kadang tu kita nak pergi buat apa-apa tu. Nak pergi bagi tamu sampai tengah jalan rumah cari tak jumpa ke apa ke. Terlupa ke apa, terlajak pergi bagi tamu lain. Tengok ni kata Allah Taala duk channel ni. Tu tidak nak ajak dia ni. Tak ada pula dah. Pasal apa? Memang Allah Ta'ala tak bagi rezeki kat dia. Nak pergi hantar kat mana. Tu dia kata hakikatnya Allah Ta'ala sebenarnya yang tolong kita. Tu wajib kita kasih pada Allah Ta'ala. Lepas tu terima kasih kat orang yang bagi tu memang kena terima kasih. Tu kita kata jazakallah tu. Moga-moga Allah Ta'ala membalas kasira lebih banyak lagi. Yang bagi kat aku ni RM10, RM5, RM2, maka moga Allah Ta'ala balas lebih berganda daripada hang bagi ni. Tu kita doa sunat, kita doa lagu tu. Dan sunat kalau ada apa-apa kita balas dengan barang juga. Pergi hantar apa-apa kita bagi cucuk ke apa dia. Tengok dia hebat tu. Pasal apa yang wajib kita kasih sungguh kat Tuhan tu? Kerana tiada berbuat kebajikan. Sebenarnya realitinya tak ada siapa yang buat kebajikan. Sebab semua harta hak Allah. Tu sahabat-sahabat ni dia tak pandang langsung dunia ni. Sebab semua hak milik Allah. Milik Allah. Tu Aisyah tak berasa berat walaupun 100,000 dirham bagi pagi petang habis. Tu tak berasa berat nak simpan sikit pun, sekepin tak simpan kan. 100,000 kepin dirham pagi bagi petang habis. Sebab apa? Sebab ini orang-orang yang nampak itu adalah hantaran Tuhan. Nampak terus daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau hak Allah Ta'ala ni, kalau aku simpan pun buat apa, esok Tuhan nak bagi, Tuhan boleh bagi lain. Satgi Tuhan nak bagi, Tuhan bagi lain. Tahu dah pembendaharaan gedung Allah Ta'ala ni besar. Tu. Kita tak sampai makam Aisyah. Tu dia kata kerana yang berbuat kebajikan sebenar-benar hak yang duk tolong kita selama ni Allah. Sebab tu kita ni dengan makhluk kita terima kasih. Tak tolong kita terima kasih juga. Pada dia panggil pada cakapan, pada adab terima kasih lah. Pada adab.
Tapi hati kita ni kena direct dengan Tuhan. Allah, terima kasihlah hantar mai tolong aku ya Allah. Kalau Tuhan tak hantar dia mai tolong aku, tak ada aku. Ni direct pada Tuhan, ni hakikat. Tu dia pada hakikat. Melainkan Allah Ta'ala. Lepas tu ada pun yang lain daripadanya Allah tu, hak ni orang duk tolong kita selama ni, kawan-kawan tolong kita, adik-beradik tolong kita, banyak tolong kita ketika kita susah, sampai kita naik, sampai kita kaya, sampai kita maju. Maka berbuat kebajikan ia akan kita tu dengan petunjuk daripada Allah Ta'ala. Lepas buat tu pasal Allah Ta'ala buka lorong, buka jalan. Sebab tu kadang-kadang orang yang tak kenal pun boleh tolong. Tengok dah. Bila hati kita bergantung kuat dengan Tuhan ni, bukan kata manusia menatang pun boleh tolong. Semut boleh tolong. Burung hud pun boleh tolong. Burung hud pun jadi orang suruhan Nabi Sulaiman. Kan? Bila hati kuat bergantung dengan Tuhan, remau pun jadi kawan. Tu. Ibrahim Adham duduk naik atas singa. Duduk jalan naik dengan singa. Tak makan pun Ibrahim Adham. Nak makan macam mana? Sebab orang yang hampir dengan Allah Ta'ala ni, seluruh makhluk tunduk pada dia. Bila kita rapat dengan Tuhan, dia tu hamba Allah Ta'ala. Bila rapat kita kena tuan dia tu, kita pergi banyak kali kena tuan dia tu, anjing dia tak menyalak dah. Tu. Kali pertama pergi tu dia tak kena, dia menyalak lah kan. Bila pergi tengok 5-6 kali pergi jumpa tuan dia, dia ni kawan baik tuan ku ni, dia tak menyalak dah. Tak menyalak. Kalau kita kena rapat dengan Tuhan ni, kasih sungguh pada Tuhan, seluruh makhluk tunduk pada kita. Tu yang api tak jadi panas kan. Tu api tak jadi panas. Siapa tak bakar Nabi Ibrahim? Dia tak berani nak bakar. Tak berani. Teman-teman, Tuhan perintah pula, jari tak buat. Tu yang kita cerita perempuan hak Nabi Isa, laki dia balik tengok anak duduk dalam pembakar roti. Bila dia pergi semayang, dia nak takbir, lepas dia bakar roti, dia tinggal roti lawan. Ini berlaku ketika zaman Nabi Isa. Dia pergi semayang, dia tinggal roti lawan, gaya nak takbir Allahu Akbar. Setan kata, hang takbir apa? No, roti nak hang. Dia kata, Tuhan nak aku sembah ni lebih besar pada roti itu. Mayang. Ni kata orang yang ni cinta dengan Tuhan terlalu kuat ni. Jadi hak lain tu dia tak boleh nak mengatasi cinta Tuhan. Kita pukul 4 dan kita orang. Tu kita. Pukul 4 tu orang lagi. Jadi cinta tak terus. Cinta tak terus. Jadi bila setan tengok dia ni tak makan ni, lah ni ambil anak dia buh lawan. Ambil anak kecil lalu dia buh lawan. Dia duduk payang pun. Laki dia balik-balik tengok dua anak duduk lawan. Tapi heran dalam lawan tu dia duduk main. Ada pula pokok ada 5 lah tu. Tengok ni. Heran tengok pergi panggil Nabi Isa mai tengok. Nabi Isa pun terkejut. Nabi Isa terkejut. Lepas tu pergi panggil perempuan tu. Amalan apa yang makcik buat ni sampai anak tak terbakar ni? Dia kata, aku buat amalan apa dah tu? Cuma aku ni selalu pergi angkut ayak untuk kekalkan wudu. Bila wudu habis, dia kata dulu angkut ayak di sungai, pergi angkut ayak balik ambil wudu. Lepas tu saya wudu tak ada, pergi angkut ayak. Tu dia. Walaupun kita tengok ibadah tu sikit, kekalkan wudu, ni lambang cinta pada Allah. Sebab hak ni suruhan Allah. Bukan sembahyang fardu, bukan puasa, bukan kata aurat, sunat mengekalkan wudu. Tapi ini adalah lambang kasih pada Tuhan. Sebab tu bila kita sakit, Allah Ta'ala tak padam fardu sembahyang,
Tapi Allah Ta'ala suruh ambil tanah, tinyih di muka. Kena susah sikit, kena pergi cari debu, dah duduk hospital nak kena tayamum pula. Tang tu nak tengok nilai kasih sayang kat Tuhan tu. Nak pergi cari debu pula, nak kena naik ubat pula, nak kena tepuk buah ni muka pak pula. Tang tu nak tengok nilai kasih pada Tuhan tu. Nampak remeh, tapi kita nak dapatkan kasih Allah tu bukan senang. Tu. Bila sanggup bersusah payah lagu tu, layaklah Tuhan balas cinta dah. Layak. Nah. Sanggup pergi ikut ayat untuk mengekalkan wuduk sunat je. Dah. Bila sanggup buat lagu tu, maka Allah Ta'ala balas cinta, layak dah. Baru layak. Tu. Ni kita hari-hari 9 Zuhur ke 4 petang. Dah. Tu. Lepas tu duduk cinta Allah. Dah. Kena usaha nak dapat cinta ni. Perempuan yang kita cinta pun nak dapat kena usaha. Kan? Tu. Macam-macam syarat bakal apa bentuk tak? Kita cuba penuhi nak dapatkan orang yang kita sangat sayang. Contoh dia. Contoh drama TV3. Aduh. Tengok tu. Ada pun yang tu dihabaklah petunjuk Allah Ta'ala, dan kita kasih akan Allah Ta'ala. Ni keelokan ni. Kita kasih pada Allah Ta'ala tu. Kan dua tadi kan, buat baik dengan keelokan. Kerana segala keelokan yang pada alam ini. Kita kasih pada Allah Ta'ala kerana keelokan yang ada pada alam ini. Apa dia? Semuanya daripada bekas kudrah Allah Ta'ala. Ni kita duduk solatih tengok sesuatu benda ni, ingat ini kejadian Allah Ta'ala ni. Jadi itu pun boleh mendatangkan kasih pada Allah Ta'ala juga. InsyaAllah, hebatnya ciptaan Tuhan. Tengok pemandangan. Tu harus kita pergi jalan, boleh kan, tak sadar. Pergi tengok tempat-tempat yang takjub, membawa sampai kita pergi ke Allah Ta'ala. Tu boleh. Ya Allah, tengok ayat ni macam mana dia terjun ni. Allah daripada atas tu, hebatnya kan. Kawasan gunung ni cantiknya kan. Itu dia Tuhan buat. Ni keelokan ni. Keelokan. Semua tu daripada bekas kudrah. Bila tengok benda tu, nampak kudrah Allah Ta'ala. Bukan tengok nampak makhluk buat. Biasanya orang kafir tak dapat lah ni. Dan adalah kudrahnya Allah itu setengah daripada segala makna keelokan. Tu keelokan. Kesempurnaan dan kebesaran. Besarnya kuasa Allah Ta'ala tu. Dan bahawasanya alamat tanda. Tu. Bahawasanya alamat tanda bagi kasih Allah Ta'ala itu banyak, dia kata. Amat banyak. Setengah daripadanya mendahului oleh seorang akan mengerjakan yang disuruh Allah Ta'ala atas yang disukai nafsunya. Duk kata dah, nampak tak? Pasal apa perempuan tadi Allah Ta'ala gantikan anak dia dalam bara api, tak terbakar pun. Kita kena apa cara sekalipun mendahului Allah daripada benda yang disukai nafsu. Ingat tak dulu kita bincang dah? Dulu ni awal dulu kita bincang bab sabar dulu ni. Dalam kehidupan kita ni, dia berkisar dua benda saja yang berlaku dalam hidup kita ni. Yang pertamanya, kita akan tempuh perkara-perkara yang disukai nafsu. Yang keduanya, kita kena hadapi benda-benda yang nafsu tak suka. Dua benda ni. Apa benda yang nafsu suka?
Yang benda nafsu suka ni iaitulah kemewahan hidup, kekayaan hidup, kesihatan. Tu. Yang ni semua benda yang dipersetujui ataupun disukai oleh nafsu. Makan minum, selesa hidup, selesa makan minum, tak pernah lapang. Ini semua nafsu suka ni. Ini bukan bincang bab haram halal, walaupun tak haram, bukan haram. Kita kira benda nafsu suka. Kita akan lalui setiap hari dua benda ni. Yang keduanya nafsu tak suka. Apa nafsu tak suka? Nafsu tak suka kita boleh rujuk balik kitab sabak dulu ni. Iaitulah dia panggil taat kepada Allah Ta'ala. Ini nafsu tak suka. Jadi salah satu alamat orang yang mencintai Allah, orang yang kasih pada Allah Ta'ala sungguh, iaitulah orang-orang yang mendahului Allah daripada mendahului tuntutan nafsu dia. Walaupun tuntutan nafsu tak haram. Hak tak haram, bukan nafsu suruh minum arak, bukan nafsu suruh minum judi. Dah, bukan minum arak. Nafsu dia suruh pi makan roti hak bakar dalam oven. Dah, tengok bila nafsu tak berjaya tunduk perempuan ni, takbir Allah Akbar. Nafsu tak berjaya, setan tengok nafsu dia mana, bila tak berjaya dia akan panggil kawan dia. Kawan dia setan. Tu tentera nafsu. Tentera bagi setan. Bila mai panggil, setan kata, "No. Duk lawan tu. Hang roti hangui." Dia kata Allah Taala lebih besar lagi daripada roti hak lawan tu. Ini orang yang mendahului Allah daripada tuntutan kehendak keinginan diri dia. Orang ni ciri-ciri yang dapat layak dicintai dan mencintai Allah ni. Jadi kita boleh bidak sampai pangkat tu boleh, kena usaha. Makam waliullah. Ni orang wali-wali Allah. Ni pada Allah Taala ni. Tapi kena ingat, sabar untuk melawan nafsu ni bukan sehari, bukan 2 hari. Dia kena berkekalan dan berterusan. Dipanggil melengkapi masa, setiap masa, setiap ketika. Tu. Tu di atas sini tu, atas yang disukai. Jadi hak nafsu suka tu, kita kena pondah dia. Nafsu suka tidur. Tu. Tidur tu bergerak nafsu suka. Lepas tu bila masuk waktu maka ketika ni kita berlawan, nak tunai hak Allah Ta'ala ke, nak tunai hak nafsu suka. Ini pilihan di tangan kita. Tu tengok Allah Ta'ala datangkan berbagai-bagai janjian. Jadi Tuhan hantar kita ni, Tuhan hantar lagi janjian. Tu. Jadi Nabi kita hampa sampaikan kabar gembira pada orang-orang yang berjalan ke masjid di waktu malam. Fi dhulamil laili ilal masjidi. Habang pada orang-orang yang berjalan di waktu malam. Bin naumit tami yaumal qiyamah. Lepa ni akan dapat cahaya yang terang ketika di padang mahsyar. Orang yang sampaikan kabar gembira, orang yang duk rajin berjalan di masjid di waktu yang kelam, mereka akan digantikan dengan cahaya yang sangat terang di dalam akhirat esok ni. Tengok Allah Ta'ala duk ajak. Jadi Nabi duk kempen kita ni untuk dahulukan, sebab Allah Ta'ala tahu manusia ni dia ada pangkat-pangkat. Jadi ada yang kita kata nak kena habaq juga, nak kena umpan juga. Jadi kena habaq juga ni. Jom dulukan tuntutan Allah. Tuhan nak bagi macam-macam kan. Dalam Allah Ta'ala bagi janjian pun dia tak mau juga. Subuh tak bagi juga kan. Tuhan bukan suruh saja, suruh serta upah. Kalau Tuhan suruh kita tak upah pun kita tak boleh kata apa. Tu. Pasal Allah Ta'ala buat kebaikan kat kita ni, sampai mati kita nak balas tak dapat balas dah. Kalau Tuhan tak bagi upah tu. Tu. Macam mak pak kan. Kalau dia tak, kita terus pergi dia tak upah tak apa lah.
padan dia belak hang boleh kecil yang tak kan. Tapi dia baik, mak pak ni dia baik, dia bagi kat upah kan. Tu Allah Taala berganda lagi daripada mak pak. Tu tengok tu. Dan setengah daripadanya tanda lagi orang yang yang mencintai Allah Taala. No. Orang yang cinta sungguh-sungguh ke Allah Taala ni, kalau bersungguh-sungguh cinta, insya-Allah pasti cinta dia akan dibalas. Dan setengah daripadanya rindu kepada jumpa kepada Allah. Dalam kurungan dia panggil dengan mati. Rindu nak mati. Tak. No. Tu Nabi kata man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Siapa yang suka, dia seronok sangat nak jumpa Allah Taala. Mati. Nah. Tu. Nak jumpa Allah Taala ni mati bertemu Allah. Maksud bertemu Allah tu mati. Tu. Maka Allah Taala pun sangat seronok terima dia main-main. Tapi siapa-siapa yang dia tak mau jumpa Tuhan, tak suka bertemu Allah Taala, maka Allah Taala pun takkan terima dia. Ni ulama kata orang yang tak mau terima, orang yang tak mau, tak suka mati ni biasanya orang kafir. Tu, takut mati orang kafir. Orang kafir takut mati. Dia buat macam-macam tak. Umur 80 pun duk gagos sendaman yoga nak pergi sihat. Lagi panjang umur. Jadi kita ni dah sendaman tu untuk sihat itu je, tapi kita pegang dah. Mati tetap mati lah. Orang kafir ni dia dah pegang sendaman tu nak bagi panjang umur. Kita nak pergi sihat supaya buat ibadat senang. Kalau tak sampai masa lagi ni boleh sihat. Tak apa sendaman ni. Kafir dah, dia takut mati. Tu. Sebab tu kita ni kena ingatlah orang beriman ni, mati tu permulaan hidup. Kita tak perlu takut. Kalau kita takut lagu mana pun dia tetap akan mati. Tu Tuhan kata siapa-siapa yang suka bertemu Nabi kata sebut bertemu Allah, Allah Taala suka. Lah ni kita memperbanyakkan amal ibadat untuk bertemu Allah tu ya. Tu. Lari mana? Fi burujim musayyadah, handuklah dalam tempat yang kukuh kuat, benteng yang kemah pun tetap akan mati. Mati. Cuma buat amalan untuk persiapan nak mati. Tu je kan. Tu. Tu di atas ini salah satu je setengah daripadanya orang yang mana? Orang yang dia rindu nak mati. Tu. Tu Abu Darda kata, aku ni suka kepada kemiskinan sebagai tanda aku ni rendah diri pada Tuhan. Abu Darda kata, aku ni sangat suka susah, pasal bila susah aku senang nak tunduk hati dengan Allah. Walaupun kaya tak salah, tapi dia ada ruang-ruang untuk kita berbesar. Dia ada ruang-ruang untuk kita berbangga-bangga. Dia ada ruang-ruang untuk kita rasa hebat. Walaupun orang kaya bukan semestinya orang kaya tu sombong dah, tapi ruang untuk ke arah tu ada. Tu dia aku suka susah sebab tawaduk, dan aku suka penyakit sebab sebagai penembus dosa. Tengok ni kita berbeza pangkat kita dengan mereka. Ni pangkat orang-orang yang cinta Allah Taala ni tak semacam. Aku suka sakit sebab itu adalah penembus dosa. Setiap kali kita sakit, ulama kata walaupun kita terpijak duri, walaupun pijak duri tulang ikan dalam rumah kita pijak tu, itu adalah penghapus dosa. Tu. Jadi kita tak tahu pijak-pijak tu kalau haram dadan. Tu haram banyak, Tuhan hafid dosa. Tu dosa. Tapi memanglah bukan senang nak sabar kan. Duduk dalam buat kena cucuk tu ni. Nak kena belah pula dah. Kena sabar macam mana lagi. Setiap kali sakit tu ingat kata ni penebus dosa. Setiap kali misi nak main cucuk tu, ingat kata nak tebus dosa pula dah ni tu. Baru tak marah kat misi. Hidupkan marah misi buat kerja.
Nah, dia kata aku suka sakit. Kita tak mau sakit, tu pelik tu. Nah, kita ya Allah, awak sakit tak mau hilang-hilang tu. Lemah perut tu ni. Lepas setiap sakit dia lepas tu, ish, dosa apa aku buat dah 3 hari lepas tu. Patut sakit hari ni tu. Oh, tu rupanya 2-3 hari lepas buat dosa rupanya. Fikir lagu tu. Tu baru tak rasa marah kat Tuhan, baru tak kritik Tuhan. Tak. Ni bila sakit ni siapa kerja sakit tak berlega-lega ni. Batuk apa sangat-sangat tu. Tak. Orang dulu bila dia batuk tu, dia terajang dinding lekang. Tak. Sakit gigi 3 hari tuan kita dulu ni, dia terajang dinding lekang. Nah, dinding dah papan kan. Dinding batu dia tak want terajang kan. Papan lekang ini tu kan. Tu. Allahu akbar. No, itulah kita pangkat rendah. Dan aku suka kepada mati. Tengok apa dah apa. Aku seronok weh nak mati. Pasal apa? Kerana rindu pada Tuhanku. Tu dia tak sama dengan kita. Tu. Kerana rindu pada Tuhanku, aku nak mati. Tengok kita kebanyakan nak hidup lagi dah. Tu. Nak panjang umur lagi. Tapi boleh dalam kitab dia kata kalau minta panjang umur, tapi syaratnya panjang umur tu untuk menambah amal ibadah. Tengok dalam kitab ni kan Imam Sayuti melangkah ke alam barzakh. Imam Sayuti kan boleh kita niat untuk minta panjang umur, tapi syaratnya untuk bagi tambah makrifah lagi. Dalam kitab kita pada lagi dia buat. Sebab tu Nabi dia pilih mati. Jadi bila satu hari Nabi pergi dengan Baqi' dengan sahabat. Nama apa? Abu Muwaidah kan. Jadi Abu Muwaidah ni dia banyak menjadi peneman Nabi di saat-saat akhir wafat Nabi nak wafat. Jadi satu malam Nabi kata, Abu Muwaidah, aku teringin nak pergi di Baqi'. Nak tengok pergi ziarah Baqi' lah, perkuburan Baqi' tu kat dengan masjid Nabi kan. Kita pergi keluar ke Raudhah, kita terus pergi ke belakang tu kan. Bila pergi tu bila pergi dia kata, bila pergi sini ada doa untuk rahmat, bagi rahmat Allah Ta'ala, bagilah rahmat kat penduduk ahli Baqi' ni kan. Tu boleh doa, kita pergi doa di kubur ni. Lepas tu doa saat tu Nabi naik atas batu. Nabi kata beruntunglah wahai ahli Baqi'. Nabi kata aku telah nampak fitnah telah datang kepada pintu-pintu rumah kamu di Madinah. Kak Abu Muwaidah. Nabi kalih ke kuburan Baqi'. Nabi kata wahai ahli Baqi', buntung hampa ni mati sebelum datangnya fitnahnya. Fitnah Osman kan, fitnah pembunuhan Sayyidina Ali kan. Tu semua fitnah tu. Kita duduk ni zaman fitnah lagi lah ni. Tu zaman kacau bilau lah ni kan. Tu zaman sahabat tu zaman fitnah dah. Kita duduk ni 400 tahun dah kan. Tu jadi tak heran kita ni penghujung zaman dekat nak kiamat. Dan kita wahai Abu Muwaidah, aku ni Allah Ta'ala Jibril mai atas sahabat angkat aku. Jibril mai turun wahyu. Jibril kata aku ni Allah Ta'ala bagi pilih 2 pilihan. Yang pertamanya Allah Ta'ala nak bagi ke aku ni hidup sampai kiamat. Tu dia sampai kiamat Nabi hidup. Kalau Nabi pilih tu lah kita sampai kelar dah. Duk jumpa Nabi lah ni. Sampai kiamat, dan aku diberi kuasa seluruh dunia. Aku ni bagi kuasa seluruh dunia, semua satu dunia ni tunduk kat aku. Dan selepas aku mati akan aku masuk syurga. Bukan masuk neraka dah. Kalau masuk neraka tak maulah ni masuk syurga. Tu pilihan pertama tu hidup sampai kiamat. Kalau kita berebut nak buat sampai kiamat. Lepas tu dapat seluruh kekayaan dunia, mentah dunia. Lepas tu mati masuk syurga pula. Siapa tak mau? Maknanya dunia dapat, akhirat dapat. Pilihan kedua Allah Ta'ala kata mati hari ini dan berjumpa Allah Ta'ala. Maka Nabi kata aku pilih pilihan kedua. Aku nak mati dan bertemu Tuhanku. Ni alamat orang yang mencintai Tuhan. Alamat orang mencintai Tuhan, tak mau dunia, pilih akhirat.
kita tak mahu dapat dunia ni, kita habaq kita bincanglah dunia tu. Maksud dunia ni bukan harta benda, bukan rumah besar, bukan kereta besar. Maksud dunia ni benda yang menghalang untuk kita buat benda akhirat. Benda yang tak bagi pertolongan di akhirat. Kalau kereta pun boleh tolong kita akhirat, tak apalah. Rumah boleh tolong kita di akhirat, tak apalah. Tu kena faham nampak dunia tu. Tu. Jadi Allah Ta'ala nak bagi kekayaan tu, Nabi tak mau. Nabi pilih nak mati, nak berjumpa Tuhan. Ni ciri-ciri orang mencintai Allah Ta'ala. Jadi kita, kalaulah kita, apa tujuan kita nak minta panjang umur? Nak panjang umur? Nak himpun harta lagi? Nak himpun harta lagi? Nak himpun kekayaan lagi? Ini bukan mencintai Allah. Walaupun boleh kita nak panjang hidup, syaratnya untuk tambah makrifah. Hidup panjang tambah ibadat, tak apa. Ni hidup panjang maksud apa? Nak tambah lagi, nak tambah kekayaan, nak tambah kekayaan. Tak dan lagi ni, tak dan lagi, nak himpun. Ni tak boleh. Hak ni nama orang mencintai dunia. Ini pilih dunia daripada mati. Nabi pilih mati daripada dunia. Pasal Nabi tahu dah dunia ni, Nabi nampak dah. Ad-dunya jifatun, Nabi tahu dah. Jadi nak pilih dunia. Apa kalau aku hidup sampai kiamat sekali pun, nak buat apa dunia? Bila kiamat hancur habis. Habis. Allah tu yang kekal. Maka Nabi pilih tu yang bila Nabi balik-balik tu batuk, sakit kepala yang bersangatan kan, panjang cerita Nabi tu kan, sakit kepala yang kuat Nabi ni. Sakit meninggal Nabi. Tu ni dia panggil rindu nak jumpa dengan mati. Dan tiada benci ia. Tengok tu. Dia tak benci mati. Maksudnya dia tak mau. Dia tak berasa tak mau. Dia bahkan suka, seronok nak mati, tak berasa tak mau. Sikit lagi tu Melainkan kalau dia tak mau mati pun, kalau tak mau mati lagi, kerana tu ingin ia akan bertambah makrifah. Kalau dia nak hidup lagi pun, tujuan dia aku nak tambah makrifah. Apa dia? Aku nak kenal Allah lagi. Aku nak cari cinta Allah Ta'ala lagi. Ya Allah, panjanglah umur aku lah, ya Allah. Aku nak mengaji lagi. Hak ni boleh. Ya Allah, panjang umur aku lagi, ya Allah. Dulu tak dan, ya Allah lah ni aku nak mengaji lagi, aku nak berbakti lagi, aku nak buat ibadat lagi, nak buat amal jariah banyak lagi. Ya Allah, tak dan, ya Allah. Dulu kalut buat ajar tak dan. Lah ni aku nak himpun akhirat bagi saat masa panjang umur aku, ya Allah, panjang. Boleh. Dulu tak dan dah kalut nak kerja, tak dan dah sibuk kerja. Sampai 60 lebih dah pension dah. Minta nak tambah harta lagi. Hak tu mati buang tak apa. Tu. Tu tak boleh tu. Pasal hak dulu masa umur 60 sebelum 65 dah kalau impun harta lah. Mai lebih dah waktu tu takkan nak impun lagi kot. Nak buat apa nak pitau tu lah. Tak boleh. Hak ni tak apa. Kita nak panjang umur. Ya Allah, aku nak panjang lagi umur aku ni, ya Allah ni. Supaya aku dan lagi ni. Dulu ni sembahyang duha pun tak buat, tak dak. Tahajud tak buat, tak dak. Lah ni lepas penjen ni baru nak berhadap sungguh ni, tahajud penjen, nak apa tahajud apa hajat, apa duha nak himpun semua. Minta panjang umur aku, ya Allah ni. Tak apa. Tu bertambah makrifah boleh. Sebab apa? Sebab kalau kita celah-celah tu kita mati juga. Matilah ibadat. Tak apa, tu boleh tu. Sebab qasad tujuan untuk hidup untuk beribadah, tiba-tiba tak dan nak buat ibadat juga, mati. Tak apa. Ni kita tujuan kita nak himpun harta benda lagi banyak lagi. Kita mati. Jadi mati pun mati tak ada faedah apa. Daripada Tuhan taruh daripada 60 lebih tu nak sambung lagi sampai 780 untuk apa? Tak ada faedah. Ini bagi qasad niat kita tu panjang umur untuk bertambah makrifah. Tambah makrifah ni, tambah kenal Tuhan, tambah rapat dengan Allah, tambah cinta Tuhan. Dulu tak kenal Tuhan, dulu jauh dengan Allah. Sekali-sekala masjid dulu, Allah ni nak badam. Ni maksud dia ni, boleh walaupun tak mau mati lagi, boleh. Kerana pasal apa dia kata lagu tu? Sedap musyahadah. Musyahadah ni memandang hati pada Allah Ta'ala. Hati pandang Allah Ta'ala setiap masa, setiap ketika. Ini dia panggil musyahadah. Ingat Allah Ta'ala tak lupa-lupa, tak lepas-lepas. Setiap saat, setiap ketika ingat Allah. Hati tak lupa Tuhan. Itu musyahadah. Kerana musyahadah itu atas qadar makrifah. Apa dah? Nak habaq kata sekadar mana kita kenal Allah, sekadar mana kita rapat dengan Allah, maka
sebesar itulah kekuatan ingatan pada Allah. Tak. Jadi kan kita bahas tu kan, kalau kita kenal kawan-kawan kita tu, kenal setakat kenal jumpa kedai kopi sekali tu, tu kita jarang-jarang nak telefon WhatsApp dia. Nah, tapi kalau kawan kita tu kenal tu dua-dua dengan dia, pergi mana, pergi mengai dengan dia, pergi berkelah dengan dia, pergi sana semua, dia rapat dengan dia. Tu tiap-tiap hari hantar WhatsApp gerak pagi subuh. Nah, tiap-tiap hari hantar WhatsApp gerak subuh. Nah, tapi kalau kenal seminggu sekali ikut kedai, kenal hut gitu tu tak WhatsApp sangat pun, setahun sekali nak WhatsApp bayar tu. Hak ni dia panggil musyahadah qadar pengenalan. Ingatan qadar kenal. Tu. Jadi setakat mana kita sejuh, mana kita kenal, maka ingatan kita kuat ikut kenal. Tu tengok tu. Dan setengah daripadanya rasa kena berhenti tentu kot 7.5 ni no. Pasal tentu pun kita nak hurai juga kalau nak baca lagu tu boleh. Tak. Alamat orang yang kasih ni redha tu pun nak kena hurai juga tentu tu kan. Kalau tak mau hurai bolehlah baca lagu tu. Tak apalah, kita sambung hari Ahad ni no. Tanda tu. Dan setengah daripadanya redha dengan qada Allah. Sebab bila redha kita nak kena baca juga hadis Nabi-Nabi yang kata siapa-siapa yang pagi-pagi dia mula bersedih dengan Allah Ta'ala, maka bererti pagi-pagi membenci Tuhan. Siapa-siapa setiap man asbaha hazinan, siapa-siapa yang berpagi-pagi dia dah mengeluh dengan apa yang Tuhan bagi kat dia, tak redha Tuhan bagi kat dia, tu apa yang menimpa dia Tuhan bagi kat dia tu, dia mengeluh tu musibah mai dia mengeluh. Tu seolah-olah dia mengeluh pada Allah. Ni insya-Allah kita nak sambung hari Ahad nanti. Tu kalau kita baca sekali jadi panjang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwal wal akhirin wa sallim marallahu tabaraka ta'ala ala salatika ashabi sayyidina rasulih ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udiuka imanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kull shay'in ta'tana. Allahumma jamilna bil afiyati wa salamah wa aqidna bit istiqamah wa izna min mujibatin nadama fiha wal ma'al innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.